Assalamualaikum semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 1 tingkatan 5 iaitu keseimbangan redoks. Standard kandungan 1.1 pengoksidaan dan penurunan. Standard pembelajaran 1.1.1 memerihalkan tindak balas redoks melalui aktiviti. Jadi apa itu tindak balas redoks? Okey. Redox ni diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu RED ni singkatan bagi reduction. Maksudnya penurunan. Ox ni pula singkatan bagi oxidation iaitu pengoksidaan. Maka tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Jadi kalau kita bercakap tentang tindak balas redoks, maksudnya adalah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan mesti berlaku serentak. Jadi takrifan ini awak kena hafal. Jadi tindak balas redoks dapat dijelaskan melalui 4 aspek, iaitu yang pertama dari segi penambahan atau kehilangan oksigen. Yang kedua, dari segi penambahan atau kehilangan hidrogen. Yang ketiga, dari segi pemindahan elektron. Dan yang keempat, dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Kalau bahan tindak balas tu dia mengalami penambahan oksigen, bermaksud dia berlaku tindak balas pengoksidaan. Tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Jadi kalau bahan tindak balas itu dia hilang oksigen, bermaksud dia mengalami tindak balas penurunan. Jadi tindak balas pengoksidaan tu dia tambah oksigen, tindak balas penurunan dia hilang oksigen. Awak kena ingat. Sebagai contoh, kita ada magnesium bertindak balas dengan gas karbon dioksida untuk menghasilkan magnesium oksida dan juga karbon. Okey. Cuba awak perhatikan sebelum tindak balas dengan selepas tindak balas Okey. Sebelum tindak balas, kita ada logam magnesium. Selepas tindak balas, kita dapat satu bahan baru iaitu magnesium oksida. Cuba awak tengok, apakah perubahan dia? Ada apa-apa penambahan tak? Ada kan? Dekat sini tak ada oksigen, dekat sini ada oksigen. Maka magnesium ini mengalami penambahan oksigen. Jadi magnesium dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Kalau unsur tersebut mengalami penambahan oksigen, maka tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. Cuba tengok karbon dioksida pula. Sebelum tindak balas ada oksigen. Selepas tindak balas oksigen tu hilang. Bermaksud karbon dioksida dia mengalami penurunan kerana dia telah mengalami kehilangan oksigen. Itu maksud dia. Kalau satu pengoksidaan, satu lagi mesti penurunan. Pengoksidaan maksudnya dia tambah oksigen, penurunan maksudnya dia hilang oksigen. Okey. Jadi bahan yang dioksidakan adalah magnesium kerana magnesium mengalami penambahan oksigen. Kalau ada bahan dioksidakan, mesti ada bahan yang diturunkan. Dia mesti berlaku serentak. Jadi bahan yang diturunkan adalah karbon dioksida kerana dia mengalami kehilangan oksigen. Okey. Kalau sesuatu bahan itu mengalami pengoksidaan, secara automatik bahan tersebut akan bertindak sebagai ejen penurunan. Sekarang magnesium ini dia mengalami pengoksidaan, maka logam magnesium dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi magnesium inilah yang telah menurunkan karbon dioksida. Okey. Kalau sesuatu bahan itu mengalami tindak balas penurunan,
maka secara automatik dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Sekarang karbon dioksida ni dia mengalami penurunan, maka secara automatik karbon dioksida dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Okey, karbon dioksida inilah yang telah mengoksidakan magnesium. Okey. Jadi awak buat aktiviti 1A. Kemudian kita lihat aspek yang kedua, iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas yang tidak melibatkan oksigen ialah pengoksidaan atau penurunan? Okey ya. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Tadi kalau dia mengalami penambahan oksigen, maka dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Tapi kalau tak ada oksigen, dia melibatkan hidrogen pula. Okey. Kalau bahan itu mengalami kehilangan hidrogen, maka dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Dia terbalik tu, awak kena ingat. Jadi, tindak balas penurunan pula berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Ya, saya ulang. Kalau dia hilang hidrogen, bermaksud tindak balas pengoksidaan. Kalau dia tambah hidrogen, bermaksud tindak balas penurunan. Tadi kita belajar, kalau kita tambah oksigen, bermaksud pengoksidaan. Kalau kita hilang oksigen, bermaksud penurunan. Okey. Sebagai contoh, kita ada hidrogen sulfida bertindak balas dengan gas klorin untuk menghasilkan sulfur dan juga hidrogen klorida. Okey, seperti tadi ya, awak lihat ini. Asalnya hidrogen sulfida dia akan menghasilkan sulfur. Okey. Mula-mula ada hidrogen, kemudian tak ada hidrogen. Bermaksud hidrogen dah hilang. Okay, oleh kerana dia mengalami kehilangan hidrogen, bermaksud hidrogen sulfida ini dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan tu berlaku kalau dia hilang hidrogen. Kalau sini mengalami pengoksidaan secara automatik, satu lagi mestilah mengalami penurunan. Dia mesti berlaku serentak. Awak lihat, di sini klorin tak ada hidrogen, hasil dia ada pula hidrogen. Bermaksud berlaku penambahan hidrogen, jadi gas klorin ini dia mengalami tindak balas penurunan kerana dia bertambah hidrogen. Okey ya. Maka bahan yang dioksidakan adalah hidrogen sulfida kerana hidrogen sulfida dia mengalami kehilangan hidrogen. Manakala bahan yang diturunkan adalah klorin kerana klorin mengalami penambahan hidrogen. Bahan yang dioksidakan secara automatik dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi hidrogen sulfida inilah yang telah menurunkan klorin. Manakala bahan yang mengalami penurunan dia akan secara automatik bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Bermaksud, klorin inilah yang telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Okey, jadi awak buat aktiviti 1B. Okey, kita teruskan lagi aspek yang ketiga, iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey ya. Bukan semua tindak balas redoks dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 97, ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redoks. Banyak tindak balas redoks dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Okey. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron.
Kalau bahan tersebut hilang elektron, dia mengalami pengoksidaan. Tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron. Jadi, kalau bahan tersebut dia terima elektron, bermaksud dia mengalami penurunan. Jadi, macam mana nak ingat ya? Okey, salah satu caranya adalah kalau bahan tersebut dia terima elektron, elektron ni cas apa? Elektron ni bercas negatif kan? Jadi kalau bahan tersebut menerima elektron, bermaksud dia menerima cas negatif, bermaksud casnya semakin turun. Oleh kerana casnya semakin turun, maka dia akan mengalami tindak balas penurunan. Itu adalah salah satu cara macam mana kita nak ingat. Okey, sebagai contoh ya, kita ada magnesium bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Okey, dalam kes ini, kita tidak boleh tahu bahan tindak balas mana yang mengalami pengoksidaan atau penurunan dengan melihat oksigen, kerana tindak balas ini menghasilkan satu hasil sahaja. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh menggunakan konsep oksigen. Ya. Maka kita akan melihat dari segi pemindahan elektron. Elektron, sila eja ni. Okey ya. Kita tengok contohnya. Okey. Untuk melihat sama ada bahan tersebut hilang ataupun terima elektron, kita perlu bina persamaan setengah. Okey, persamaan setengah ni kita dah belajar masa tingkatan 4. Baik, untuk bina persamaan setengah, langkah pertama ya, kita akan buat sebegini. Okey. Ini atom magnesium, kita tak boleh ceraikan sebab dia ada satu unsur saja, maka kita tulis balik magnesium. Oksigen pun kita tak boleh ceraikan sebab dia ada satu unsur saja, kita salin balik oksigen. Manakala magnesium oksida ini kita boleh ceraikan sebab dia mengandungi dua unsur yang berbeza, iaitu magnesium dan juga oksigen kan. Jadi apabila kita ceraikan, dia akan ada ion magnesium. Ada dua ion magnesium, dua positif. Awak kena ingatlah cas dia, cas magnesium adalah dua positif. Kenapa ada dua kat depan? Sebab ni ada dua kat depan. Okey, jadi ada dua ion magnesium dan ion oksida casnya dua negatif kan? Oleh kerana ada dua dekat depan, maka ada dua ion oksida. Okey. Jadi macam mana kita nak bina persamaan setengah? Baik ya. Kita bina persamaan setengah bagi magnesium dulu. Okey, magnesium, dua magnesium akan menghasilkan dua ion magnesium. Dua-dua kita boleh potong, sebab itulah tinggal satu di sini. Kita potong. Jadi magnesium akan menghasilkan ion magnesium. Jadi sekarang persamaan dah seimbang, cuma cas dia tak seimbang. Cas magnesium di sini, berapa cas magnesium di sini? Dia tak ada cas. Jadi tak ada cas dia kosong lah. Manakala cas ion magnesium adalah positif 2. Jadi kalau kita perhatikan, cas di kiri kosong, cas di kanan positif 2. Bermaksud cas ini tak seimbang. Jadi macam mana kita nak seimbangkan cas ini? Caranya adalah kita kena tambah elektron. Masalahnya kita nak tambah elektron dekat kiri ke dekat kanan? Cuba awak fikir, kita nak tambah elektron dekat kiri ke dekat kanan? Elektron ni bercas negatif. Jadi kita akan tambah 2 elektron di kanan. Kita tambah 2 elektron bermaksud dia akan menjadi negatif 2. Ingat ya, elektron tu bercas negatif, kita akan tambah 2 elektron bermaksud dia akan menjadi negatif 2. Positif 2 tolak 2 akan menjadi kosong. Jadi di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan pun kosong. Bermaksud di sini kita akan tambah 2 elektron. Okey. Jadi sekarang macam mana pula kita nak bina persamaan setengah bagi oksigen pula? Okey. Salin dulu oksigen dan juga hasil dia. Okey, sekarang kita tengok cas. Berapa cas oksigen? Kosong sebab tak ada cas dekat atas ni, dia neutral. Manakala cas di sini, okey,
2 kali negatif 2. Ada 2 dekat depan, kita tulis 2 kali cas dia negatif 2, maka kita akan dapat negatif 4. Jadi kalau kita perhatikan, sebelah kiri kosong, sebelah kanan negatif 4, cas ini tak seimbang. Macam mana kita nak seimbangkan? Caranya adalah kita tambah elektron. Masalahnya nak tambah elektron dekat mana? Dekat kiri ke dekat kanan? Okay, jadi kita akan tambah 4 elektron di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri kita akan dapat negatif 4. Di sebelah kanan pun negatif 4. Maka cas dah seimbang. Jadi ini adalah persamaan setengah bagi oksigen. Okey, awak perlu ingat ya, kita hanya boleh tambah elektron sahaja. Kita hanya boleh tambah elektron saja. Kita tak boleh tolak elektron. Salah tu. Kita hanya boleh tambah elektron sahaja. Sama ada di kiri atau di kanan. Awak kena pandai seimbangkanlah. Okey. Jadi, cuba kita lihat balik ya. Di sini magnesium dia hilang elektron. Di sini oksigen dia tambah elektron. Kalau kita tambah di kiri persamaan bermaksud dia menerima elektron. Kalau kita tambah elektron di kanan bermaksud dia hilang elektron. Awak tengok ya. Asalnya magnesium casnya kosong. Bila kita hilangkan elektron, kita tolak elektron, dia akan menjadi, cas tu akan menjadi positif. Oksigen pula asalnya casnya kosong. Bila kita tambah elektron, elektron tu kan bercas negatif. Jadi kosong bila tambah cas negatif, dia akan bercas negatif. Okey, kita lihat maksud tadi ya. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas hilang elektron. Manakala tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas terima elektron. Jadi antara dua ni, oksigen dia terima elektron, magnesium dia hilang elektron. Hilang elektron kita tak letak tolak ya, ingat. Ulang balik. Kita tak letak tolak elektron. Kalau elektron tu kita tambah di sebelah kanan bermaksud dia hilang elektron. Maka bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Kerana atom magnesium dia kehilangan elektron. Manakala bahan yang diturunkan adalah oksigen. Kerana oksigen menerima elektron. Ingat tu. Jadi, bahan yang dioksidakan secara automatik dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Maka magnesium dia akan menjadi ejen penurunan. Okey. Magnesium ialah penderma elektron. Magnesium ni dia derma ke elektron. Dia buang elektron tu maksudnya dia derma. Manakala bahan yang mengalami penurunan dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi oksigen dia akan menerima elektron yang telah didermakan oleh magnesium. Ya. Jadi kita lihat aktiviti makmal 1A, pemindahan elektron pada suatu jarak. Tujuan adalah mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Bahan yang digunakan adalah asid sulfurik 1.0 mol per desimeter padu, larutan kalium iodida 0.5 mol per desimeter padu, larutan kalium manganat 7 berasid 0.1 mol per desimeter padu, dan larutan kanji. Radas adalah tiub U, dawai penyambung dengan klip buaya, galvanometer, kaki retod, elektrod karbon, penitis dan tabung uji. Okey, prosedur yang pertama, kita tuangkan asid sulfurik ke dalam tiub U sehingga separuh penuh. Kemudian kita apitkan tiub U secara menegak dengan kaki retod. Okey, apa fungsi asid sulfurik? Fungsi asid sulfurik ialah dia bertindak sebagai titian garam yang memisahkan dua larutan. Okey, kita akan isikan dua larutan yang berbeza nanti. Jadi asid sulfurik ni dia akan bertindak sebagai titian garam yang memisahkan kedua-dua larutan ini. Tetapi
pada masa yang sama, asid sulfurik ni dia akan membenarkan pengaliran ion. Ion-ion dia akan bebas bergerak di sini nanti. Dan seterusnya, dia akan melengkapkan litar. Okey. Kalau awak perhatikan, tujuan mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Inilah maksudnya jarak. Asid sulfurik ini adalah jarak dia. Okey, langkah kedua, dengan berhati-hati, masukkan larutan kalium iodida ke dalam lengan X dengan menggunakan penitis sehingga lebih kurang 3 cm tinggi. Kemudian, masukkan larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam tiub Y dengan menggunakan penitis sehingga 3 cm tinggi. Seterusnya, kita sambungkan elektrod karbon dengan galvanometer dengan menggunakan wayar penyambung dan seterusnya kita celupkan kedua-dua rod elektrod karbon ini ke dalam larutan kalium iodida dan larutan kalium manganat 7 berasid dan pastikan ya hujung elektrod karbon ni tidak tenggelam dalam asid sulfurik. Pastikan dia tidak tenggelam. Baik ya. Kemudian langkah ke-6, kita akan perhatikan arah pesongan jarum galvanometer untuk menentukan terminal negatif dan terminal positif bagi kedua-dua elektrod ini. Seterusnya kita biarkan radas ini selama 30 minit. Kemudian kita akan perhatikan perubahan warna pada larutan kalium iodida dan juga larutan kalium manganat 7 berasid. Kemudian kita rekodkan pemerhatian dan selepas 30 minit kita keluarkan sedikit larutan di dalam lengan X dengan menggunakan penitis. Kita masukkan ke dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita tambahkan larutan kanji ke dalam tabung uji itu untuk menentusahkan hasil yang terbentuk. Jadi, data dan pemerhatian. Baik ya. Apabila kedua-dua elektrod karbon ini kita masukkan ke dalam lengan ini, didapati bahawa jarum galvanometer ini terpesong pada satu arah. Dia terpesong ke kanan. Ini bermaksud elektron dia bergerak daripada elektrod X kepada elektrod Y. Oleh kerana elektrod Y ini dia menerima elektron, maka elektrod Y dia akan bertindak sebagai terminal positif. Kalau dia terima elektron, bermaksud dia akan jadi kutub positif. Kalau sini positif, tentulah sini negatif. Maka elektrod X dia akan menjadi terminal negatif. Kalau terima elektron, dia jadi terminal positif. Kalau dia lepaskan elektron, dia akan menjadi terminal negatif. Okey, jadi tadi kita dah belajar kalau tindak balas itu kalau dia terima elektron, bermaksud dia mengalami penurunan. Kalau dia hilang elektron, bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Jadi di sini dia terima elektron, bermaksud larutan kalium manganat berasid ini dia mengalami tindak balas penurunan sebab dia terima elektron. Kalau satu mengalami penurunan, satu lagi dia akan mengalami pengoksidaan. Sebab dia mengalami kehilangan elektron, dia lepaskan elektron, dia hilangkan elektron, maka larutan kalium iodida dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Kita lihat pemerhatian bagi larutan kalium iodida. Selepas 30 minit didapati bahawa asalnya sebelum tindak balas berlaku, warna larutan kalium iodida ini dia tidak berwarna. Tetapi selepas 30 minit didapati bahawa warna dia bertukar menjadi perang. Manakala di sini pula mula-mula dia berwarna ungu. Tetapi selepas 30 minit dia telah bertukar menjadi tidak berwarna. Apa yang berlaku sebenarnya? Warna perang ini disebabkan oleh iodin.
Ingat ya, iodin tu dia berwarna perang, awak kena hafal. Oleh kerana di sini dia mengalami pengoksidaan dan warna perang ni adalah disebabkan oleh iodin, jadi tindak balas yang terlibat melibatkan ion iodin. Ion kalium dia tidak terlibat. Jadi kita boleh katakan, kita boleh buat inference, ion iodida dioksidakan kepada iodin. Ion iodida dioksidakan kepada iodin. Iodin ni dia berwarna perang, ion iodida ni dia tidak berwarna. Manakala di sini apa yang berlaku ialah warna ungu ni adalah disebabkan oleh ion manganat 7. Jadi di sini dia mengalami penurunan, maka kita boleh buat inference ion manganat 7 diturunkan kepada ion mangan. Ion manganat 7 dia berwarna ungu, dia akan diturunkan kepada ion mangan yang tidak berwarna. Itu adalah tindak balas yang berlaku. Okey, penerangan ya. Apabila elektron ini kita sambungkan, didapati bahawa jarum galvanometer dia terpesong ke kanan, bermaksud arah elektron adalah sebegini. Jadi di sini akan menjadi terminal positif, di sini akan menjadi terminal negatif. Kalau dia terima elektron, bermaksud dia mengalami penurunan. Kalau dia lepaskan elektron, bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Oleh kerana dia mengalami penurunan, secara automatik dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Yang di sini oleh kerana dia mengalami pengoksidaan, secara automatik dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Apa yang berlaku ialah larutan di sini, larutan tidak berwarna, dia akan bertukar menjadi warna perang, di mana warna perang itu adalah disebabkan oleh iodin. Okey. Oleh kerana tindak balas ini melibatkan iodin, maka kalium ni kita tak libatkan. Kalau kita pecahkan akan menjadi K positif dan juga I negatif kan. Jadi hasil dia iodin kan. Jadi kita akan libatkan ion iodin sahaja. Jadi sebelum tindak balas kita ada ion iodin, selepas tindak balas kita ada iodin. Jadi kita seimbangkan. Di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi kita seimbangkan persamaan ini, kita letak 2 di depan. Okey, sekarang persamaan kimia dah seimbang, tapi cas dia belum seimbang. Okey, kita akan seimbangkan cas dia. Macam mana? Okey, di sini cas ni adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Okey, ion iodida ni casnya negatif 1 kerana dan dia ada 2, kita darab 2, negatif 1 darab 2 kita dapat negatif 2. Manakala cas iodin ni kosong, dia neutral, dia tak ada cas. Okey, awak tengok ya, sebelah kiri tak sama sebelah kanan. Jadi kita nak tambah elektron dekat mana untuk seimbangkan? Kita tambah 2 elektron di sebelah kanan. Bila kita tambah 2 elektron di sebelah kanan, bermaksud dia akan menjadi negatif 2. Jadi negatif 2 sebelah kiri, negatif 2 sebelah kanan, dia dah seimbang. Okey, jadi inilah dia persamaan setengah, di mana ion iodida membebaskan elektron. Kalau tambah elektron di sebelah kanan, bermaksud elektron dibebaskan. Ion iodida membebaskan elektron untuk menjadi iodin. Okey, ini adalah persamaan setengah pengoksidaan. Persamaan setengah pengoksidaan. Okey, di sini pula warna ungu menjadi tidak berwarna. Warna ungu ini disebabkan oleh ion manganat 7. Ingat ya, awak kena ingat ion manganat 7 ni dia berwarna ungu. Jadi ion yang terlibat adalah ion manganat 7, ion kalium kita tak terlibat. Jadi hasilnya adalah ion mangan 2 positif. Awak kena ingat ya. Okey. Oleh kerana larutan kalium manganat ini berasid. Kalau berasid dia mesti ada ion hidrogen. Ingat tu. Kalau berasid dia mesti ada ion hidrogen. Dan dalam keadaan berasid, tindak balas akan menghasilkan air. Kena ingat. Dalam keadaan berasid, dia ada ion hidrogen dan dia akan menghasilkan air. Baik, sekarang persamaan kimia ni belum seimbang. Awak tengok, sebelah kiri oksigen ada 4, sebelah kanan oksigen ada 1. Jadi kita letak 4 di sini. Okey, sekarang
Sebelah kanan hidrogen ada 8, sebelah kiri hidrogen ada 1, jadi kita letak 8 di sini. Maka persamaan kimia telah seimbang, tetapi cas belum seimbang. Jadi kita akan seimbangkan cas dia pula. Okey. Berapakah cas ion manganat 7 ini? Awak tengok atas ni, senang saja. Cas dia adalah -1. Berapakah pula cas ini? Casnya adalah +8. Kenapa +8? Ion hidrogen casnya +1 darab 8, kita dapat +8. Di sebelah kanan cas ini adalah +2. Ini berapa cas air ni? Kosong sebab tak ada cas dekat atas, senang saja. Jadi di sebelah kiri kita ada +7, di sebelah kanan casnya +2. Sekarang cas kedua-dua ni dia tidak seimbang. Maka cara nak seimbangkan kita perlu tambah elektron. Persoalannya kita nak tambah elektron dekat sebelah mana? Elektron tu bercas negatif. Ingat ya, jadi kita akan tambah elektron di sini. Kita tambah 5 elektron, bermaksud dia menjadi -5. 7 tolak 5 dia jadi 2. Maka di sebelah kiri +2, di sebelah kanan pun +2, jadi dia telah seimbang. Okey, jadi kita tambah 5 elektron di sini. Okey. Ion manganat 7 dia menerima elektron. Kalau dia tambah elektron di sebelah kiri bermaksud dia terima elektron untuk menjadi ion mangan 2. Jadi persamaan setengah penurunan, dia mengalami penurunan. Ini adalah persamaan setengah penurunan dia. Baik ya, apabila kita dah dapat persamaan setengah bagi pengoksidaan dan penurunan, maka barulah boleh kita bina persamaan ion keseluruhan bagi tindak balas redoks itu. Tapi untuk menggabungkan kedua persamaan setengah ini, syarat dia bilangan elektron perlu sama. Awak tengok, di sini elektronnya 2, di sini elektronnya 5, tak sama. Jadi kita perlu samakan. Ingat lagi macam mana samakan? Persamaan serentak kan? Okey, jadi kita akan darabkan ini dengan 5. 5 kali 2 dapat 10. Sini darab 2. 5 kali 2 pun dapat 10. Tapi semua ni mesti darab. Semua ni mesti tak darab. Tak boleh dia sorang-sorang saja darab. Maka persamaan setengah baru bagi ini adalah, ini persamaan setengah yang baru setelah didarab dengan 5. Dan persamaan setengah yang baru adalah ini. Okey, sekarang awak tengok. 10 elektron dah sama, baru kita boleh gabungkan. Macam mana kita nak gabungkan? Kita tambah saja. Bahan sebelah kiri, kita tambah dengan bahan sebelah kiri. Kita tulis macam ni. Manakala hasil di sebelah kanan, kita tambahkan dengan hasil di sebelah kanan, kita tulis macam ni. Cuba perhatikan, di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, ada elektron yang sama banyak kan? Jadi, kita boleh hapuskan. Kita dapatlah persamaan ion. Okey, inilah dia persamaan ion bagi tindak balas redoks ini. Okey, saya harap awak faham. Baik, jadual di bawah menunjukkan contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ini adalah contoh-contoh ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan yang perlu dihafal. Kalau kita bercakap tentang ejen pengoksidaan, bermaksud dia mengalami penurunan. Kalau dia mengalami penurunan, bermaksud dia terima elektron. Kalau dia terima elektron, bermaksud dia akan menjadi terminal positif. Kalau dia bertindak sebagai ejen penurunan, bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, bermaksud dia hilang elektron. Dan kalau dia hilang elektron, bermaksud dia akan menjadi terminal negatif. Okey, kita tengok ejen pengoksidaan yang pertama adalah kalium manganat 7 beresid. Kena ingat, kalium manganat 7 beresid ni adalah ejen pengoksidaan. Di mana ejen pengoksidaannya sebenarnya adalah ion manganat 7. Bukan kalium ni. Jadi ini adalah persamaan setengah dia. Kalium dikromat 4 beresid. Kalium dikromat 6 beresid. Okey. Ejen pengoksidan dia adalah ion dikromat 6 ini. Ion kalium ni dia tidak terlibat. Kemudian air klorin. Air klorin pun adalah ejen pengoksidaan. Air bromin,
Ferrum 3 klorida. Ferrum 3 klorida, ejen pengoksidannya sebenarnya adalah ion ferrum, bukan ion klorida. Dan seterusnya adalah hidrogen peroksida berasid. Hidrogen peroksida berasid ni adalah ejen pengoksidaan. Awak kena ingat. Manakala antara contoh ejen penurunan adalah larutan kalium iodida, di mana ejen penurunan dia adalah ion iodida. Dia tidak libatkan ion kalium. Kemudian larutan kalium bromida. Ejen penurunan dia adalah ion bromida, bukan ion kalium. Larutan ferrum 2 sulfat, ejen penurunan dia adalah ion ferrum 2. Logam reaktif, contohnya zinc dan juga sulfur dioksida. Okey, awak kena ingat antara contoh ejen pengoksidaan dan juga contoh ejen penurunan. Okey, kita teruskan perbincangan. Soalan nombor 1 hingga soalan nombor 7 saya telah terangkan, jadi awak boleh jawab sendiri ya. Okey, kita akan lihat soalan nombor 8. Selain menggunakan tiup U, okey, ini tiup U. Lukis satu susunan radas berlabel yang dapat digunakan untuk eksperimen mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak antara larutan ferrum 2 sulfat dan juga air klorin. Selain daripada kita menggunakan radas ini, kita boleh juga menggunakan susunan radas yang lain untuk membuat eksperimen mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, saya terlupa nak sebut, ini adalah cell redox. Ini adalah cell redox. Okey, jadi macam mana Macam mana susunan radas yang lain? Okey, ini adalah susunan radas yang lain. Okey. Kita isikan air klorin dalam satu bikar dan kita isikan larutan ferrum 2 sulfat dalam bikar yang lain. Kemudian kita sambungkan dengan satu titian garam. Apa fungsi titian garam ni? Dia akan melengkapkan litar, dia akan membenarkan ion-ion mengalir antaranya, dan kita sambungkan elektrod karbon pada kedua-dua belah bikar. Jadi, okey, cell redox ya, dia mesti ada ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Dia mesti ada dua tu. Jadi kita dah hafal tadi, air klorin akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Bermaksud kalau dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan, dia akan mengalami tindak balas penurunan. Manakala larutan ferrum 2 sulfat, dia akan bertindak sebagai ejen penurunan, bermaksud dia akan mengalami pengoksidaan. Okey. Jadi, kalau dia mengalami penurunan, bermaksud dia akan terima elektron. Okey, jadi elektron akan masuk di sini. Sebab air klorin ni dia akan mengalami penurunan. Maka elektrod karbon ini akan menjadi terminal positif sebab dia terima elektron. Kalau sini terima elektron, automatiklah sini dia akan melepaskan elektron dan akan menjadi terminal negatif. Jadi arah aliran elektron adalah daripada kanan ke kiri, maka jarum galvanometer dia akan terpesong ke kiri. Okey, jadi kita dah habis. Kita dah habis video. Saya harap awak faham dan awak buat latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih.